Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi'um mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tarik dekat sikit? Okay tak? Clear tak? Okay. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita akan berehat sebentar daripada membicarakan kitab Madza Khasir al-Alam Hintatil Muslimin karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Saya mendapat cadangan daripada para jawatan kuasa untuk sepenuh bulan Rabiul Awal ni kita cerita tentang Rasulullah untuk minggu ni, untuk bulan ni. Maka dalam malam ni kita ambil kesempatan ini untuk menceritakan sedikit sebanyak perihal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, boleh tak? Bulan depan kita insya-Allah kembali semulalah kepada perbincangan kita tentang kitab tersebut. Walaupun minggu ni menarik juga pasal berlaku serangan Hamas dengan Israel tu kan. Satu topik yang menarik saya, bukan menarik lagu mana. Menarik bila tengok bani Twitter ni. Baca orang hantar, saya tak ada Twitter tapi orang hantar mai. Sakal juga dia pun komen, dia berkata orang Palestin tak sepatutnya memulakan serangan kan. Tak sepatutnya Hamas memulakan serangan kepada Israel. There is no such thing as Palestin memulakan serangan. Tak ada, tak wujud istilah itu. Okay. Once Yahudi bertapak dekat negara Palestin dan menubuhkan negara haram Israel, that was the first attack. Kita tidak ada istilah Palestin memulakan serangan. Kita hanya membela diri kita, kita hanya melawan penjajah. Tidak ada istilah kita memulakan peperangan. Tapi itulah kadang-kadang generasi makan kentang ni biasalah. Tak apalah, mungkin masa depan, bulan depan ada rezeki kita cerita. Kita doakan kemenangan bagi pihak kita lah. Tapi itulah, mujahidin Islam ni dia gentle, dia serang tentera Israel. Tapi Israel ni dia main kotak, dia pergi serang orang awam. Tu yang kita geram tu. Dia takut nak lawan tentera kita, dia pergi lawan orang awam kita. Dia pergi bunuh orang awam kita. Baik, tak apalah. Tuan-tuan, pada malam ni kita nak cerita tentang seorang insan yang paling patut kita ceritakan, sebaik-baik manusia, seagung-agung manusia, nombor satu makhluk. Kalau kita istilahkan Allah Rabbul Alamin. Allah bermaksud Tuhan kepada Al-Alamin. Al-Alamin bermaksud kullu syai'in illallah. Setiap sesuatu yang bukan Allah adalah Al-Alamin. Dan seluruh Al-Alamin itu yang paling mulia itu, yang paling mulia dalam alamin itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang dinantikan, seorang manusia yang kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu melainkan menjadi rahmat kepada al-alamin, ke seluruh alam. Al-alamin bermaksud bukan sahaja manusia. Terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat kepada manusia yang Islam dan bukan Islam. Menjadi rahmat kepada haiwan dan tumbuhan. Menjadi rahmat kepada seluruh alam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang insan ini tidak agung dan besar sedangkan dia menjadi rahmat kepada seluruh alam. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak ambil daripada awal sikit dah. Bagaimana kisah tentang kedatangan the last prophet, the last messenger ini. Kisah tentang akan kehadiran lelaki terakhir ini telah dibicarakan lama sebelum kelahiran baginda. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala rakamkan kata-kata Nabi Isa alaihi salam. Wa iz qala la Isa bin Maryam ila bani Israil. Bila mana Nabi Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kamu. Musaddiqan lima baina yaday yaumut Taurah. Aku datang untuk membenarkan kandungan Taurat. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di. Dan aku juga datang untuk mubasyir. Aku sebagai pembawa berita gembira. Bi rasulin ya'ti min ba'di. Tentang kerasulan, tentang seorang rasul yang akan datang sesudah aku. Ismuhu Ahmad.
yang pada namanya itu Ahmad atau Muhammad lah, sama. Maka seluruh dunia menantikan berita mubasyar itu, the man itu, lelaki yang sedang dinantikan itu, seluruh dunia menantikan baginda. Dan siapa dia? Di mana dia akan keluar? Bagaimana dia? Dia terbit daripada jaluran yang mana? Seluruh dunia menantikan dia. Tuan-tuan, maka orang-orang Yahudi Bani Israel yang melazimi kitab-kitab lama mereka ini mengetahui bahawasanya dia akan lelaki yang dicari itu akan memerintah daripada Madinah. Maka mereka berpusu-pusu, berbondong-bondong pindah duduk Madinah, Yasrib. Sedangkan tuan-tuan, Yasrib ketika itu merupakan sebuah kota yang penuh dengan penyakit. Yasrib ni tuan-tuan, kota yang penuh dengan penyakit. Bahkan bapa Nabi Abdullah juga jatuh sakit selepas terkena yang disebut sebagai wabak Yasrib. Yasrib ni kota penyakit. Di saat orang tak mau pergi Yasrib, melainkan penduduk asal Yasrib iaitu Aus dan Khazraj, orang Yahudi pilih untuk pergi Yasrib pasal mereka meyakini dalam kitab-kitab mereka lelaki itu, the man Muhammad itu yang dinantikan itu akan memerintah daripada Yasrib. Maka mereka saban hari menantikan bilakah kemunculan lelaki ini. Maka the searching for Muhammad telah pun bermula sejak era itu. Maka tuan-tuan, ramailah yang mencari lelaki ini. Ramailah yang mencari lelaki ini, apatah lagi pada zaman itu, zaman fatrah, zaman di antara kelumpangan antara dua nabi. Maka ramai yang mencari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW dilahirkan, masa Nabi dalam kandungan, ayah Nabi Abdullah meninggal dunia. Nabi dalam kandungan. Bila Nabi lahir tuan-tuan, pada malam peristiwa kelahiran Nabi, dalam hadis ini ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Zaid bin Sabit, satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ada sedikit berbeza dia punya matan itu, tapi dia membawa cerita yang sama tentang khatam nubuwah. Tapi hadis itu panjang. Sebab saya Nabi petikan awal, masa malam kelahiran Rasulullah SAW di Mekah itu, orang-orang Yahudi ada dua riwayat. Satu dekat Madinah lah, mereka mencari-cari sesama mereka pada malam tersebut. Mencari-cari dalam kalangan mereka, ada tak keluarga kita yang beranak? Ada tak keluarga kita yang beranak? Duk cari ni. Duk cari sama-sama mereka dekat Madinah. Cari tak jumpa lah. Mana ada anak orang Yahudi beranak malam tu? Malam that particular time tu tak ada. Maka dalam riwayat yang dibawa oleh Aisyah mengatakan orang-orang Yahudi yang datang berniaga di Mekah pada malam tersebut pun duk cari juga. Dalam hadis tersebut dia berpanggil ya ma'syara Quraisyan, wahai penduduk Quraisy, wahai orang Quraisy dekat Mekah ni, hal wulida fikum al-lailah al-maulud, adakah dalam kalangan kamu pada malam ni yang sambut bayi? Ada dalam kalangan kamu pada malam ni yang dapat bayi? Adakah dalam kalangan kamu pada malam ni yang dapat sambut kelahiran? Maulud ni bayi lah, maulud ni kelahiran, maulud itu bayi. Sebab tu kita sambut maulid Nabi. Kita bukan sambut maulid kelahiran Rasulullah SAW. Maka tuan-tuan, orang Yahudi di Mekah dia pun nak cari. Dia orang Madinah tapi dia pergi menjaga di Mekah. Jadi kebetulan pada malam tu terjadi peristiwa tu di Madinah pun nak cari, dekat Mekah pun nak cari. Cari jumpalah Abdul Muttalib dapat cucu pada malam tersebut. Kalau dalam riwayat yang lama dia sebut bagaimana orang-orang Yahudi boleh tahu malam tersebut lahirlah lelaki yang dinantikan itu, kerana malam tersebut terdapat satu bintang yang mereka tunggu lama dah bintang tu. Nama bintang tu Najmu Ahmad, bintang Ahmad. Yang mana mereka sahaja tahu bintang tu. Kita tengok mungkin kita tak tahu, tengok lagu tak ada apa kan. Tapi bila mereka menelitinya, mereka mengetahui cirinya, mereka mengetahui macam mana rupa bentuk dan kerdipannya, mereka tahu bintang Ahmad yang telah dinantikan itu telah muncul pada malam ini, menandakan Ahmad yang dinantikan seluruh alam itu sudah lahir pada malam ini. So tu dia cek habis anak-anak cucu dia tak ada yang beranak. Cek di Mekah ada. Bila ada pula lelaki itu terbit dalam jaluran orang-orang Arab. Mereka sangkakan lelaki itu akan terbit dalam kalangan Bani Israel seperti para nabi sebelumnya, tetapi sangkaan mereka meleset. Rupanya lelaki yang dinantikan itu, yang the best man itu, lahir dalam kalangan bangsa Arab. Maka dalam riwayat Aisyah ni menyebutkan lelaki ni minta nak cek di bayi Abdul Muttalib ini, cucu Abdul Muttalib ini. Dalam hadis tu panjanglah cerita pasal dia cek khatam nubuwah dan sebagainya. Tetapi di penghujung hadis tu kata lelaki ni dia menangis. Para pendeta Yahudi ni menangis. Ayat dia kata apa? Zahabat nubuwah min Bani Israel.
telah berlalulah kenabian daripada Bani Israel. Selama ni mereka berbangga-bangga sebab bila naik Nabi Bani Israel, naik Nabi Bani Israel, naik Nabi Bani Israel. Tetapi kali itu Allah takdirkan the best man, lelaki yang paling terbaik itu yang mereka duk sangka terbit dalam kalangan anak cucu mereka. Tetapi Allah takdirkan terbit dalam kalangan orang jahiliyah, orang Arab. Selama ini mereka anggap orang Arab itu remeh. Selama ini mereka anggap orang Arab itu tidak bertamadun. Tidak ada masyarakat. Memang pun orang jahiliah Arab tu tahu mana sangat kan, dengan berbunuhan, berzina dan sebagainya. Berbeza dengan orang Parsi yang telah membentuk tamadun. Berbeza dengan orang-orang Rom yang telah ada kerajaan sendiri. Orang jahiliah tahu mana sangat. Adalah beberapa tribe bergaduh, berperang. Kita pernah cerita dah di surau ni kan. Perang kerana Harbud Dahis, perang kerana kuda ya, sampai beberapa puluh tahun. Nah, perzinaan ni cukup banyak. Dalam hadis sebut bagaimana mereka ni ada hamba perempuan, ada dalam kalangan mereka mendatangi hamba itu dalam keadaan hubungan kelamin. Ada yang dalam kalangan mereka tu ambil hamba perempuan, tak jadikan hubungan kelamin, tapi mereka pijoi. Sebut dalam riwayat kata yarsilu ila tazni, mereka hantar untuk berzina. Maksudnya pelacuran dah berlaku pada zaman itu. Itu contoh yang panjang, tapi bermaksud teruk. Okay. Dalam kalangan teruk tu dia beringat tak ada apa dah di Arab ni, kita lah yang akan lahir kan. Bila dalam kitab lama dia sebut Nabi itu akan memerintah daripada Madinah, so dia pindah ramai-ramai di Madinah dengan sangkaan akan keluar kat mereka. Tetapi keluar di Mekah dalam kalangan orang Arab. Itu juga satu pedoman untuk kita tuan-tuan ni. Geng-geng muda-muda yang duk kaji akhir zaman sangat ni. Oh, Melayu lah, kita lah Melayu lah yang akan lawan dengan Israel, Melayu lah yang akan jadi Imam Mahdi. Tanya yang rendah ni, Ustaz, adakah kita ini yang akan lawan Imam Mahdi? Ustaz, apakah kelebihan bangsa Melayu ini? Ustaz, adakah Bani Tamim itu bangsa Melayu ini? Minat akhir zaman tu bagus dah, tapi dia condong pikuk bangsa tu yang tak ubah seronok. Bila tengok para pengkaji akhir zaman Melayu, Imam Melayu lah yang lawan yang duduk belakang Imam Mahdi. Bila tengok di YouTube para pengkaji akhir zaman Amerika Syarikat, kan depa ramai orang Islam duk buat video juga. Depa lah belakang Imam Mahdi. Tengok hak Pakistan, depa lah yang pikul bendera hitam. Nampak tak tuan-tuan? Akhirnya semua masing-masing akan balik kepada kaum masing-masing. Apa erti hamba kaji akhir zaman kalau akhirnya hamba pulang kepada tribe masing-masing? Kalau kita bersedia dengan iman kalau kita bersedia dengan ikhlas dan iman mengkaji akhir zaman, kita tak peduli siapa pun orang itu, dia terbit daripada jalur yang mana, kalau dia benar Mahdi, dia terbit daripada mana pun, kita ikut dia. Ya, memanglah Mahdi Nabi sebut datang daripada keturunan Nabi. Ismuka ismi, ismu abika ismu namanya seperti nama aku, nama ayahnya seperti nama ayahku kan. Katakanlah Mahdi itu terbit, ni contoh habis kita tahu dah Mahdi itu dalam kalangan bangsa Arab lah pasal keturunan Nabi. Cuma katakanlah tiba-tiba terbit dalam bangsa, sebutlah katakanlah terbit bangsa Bangladesh. Kita selama ni kita duk perendah depa, tiba-tiba kita duk rasa macam aku nak kena angkat depa ni. Lagu tu orang Yahudi rasa. Depa duk perendah orang Arab selama ni. Tiba-tiba Nabi tu terbit dalam kalangan bangsa Arab. Jadi depa tak boleh terima. Bagi depa itu second class. Macam mana kami nak ikut Nabi tu? Dia terbit dalam bangsa tu. Kami bangsa Yahudi yang mulia. Sebab tu depa tak boleh terima meskipun mereka mengetahui kebenaran dia. Sebab tu pengajaran untuk kita hari ini, jangan berbalik kepada bangsa. Berbaliklah kepada agama. Bangsa apapun tidak hina kerana bangsa dia, tetapi dihina kerana dosa dia. Itu pun kalau Allah ampunkan dia mulia. Tidak ada bangsa yang mulia kerana bangsa dia, melainkan dia mulia kerana takwa. Baik. Maka tuan-tuan, bila Nabi dilahirkan, Nabi anak yatim. Maka apa lagi ya? Bila Nabi dilahirkan Nabi anak yatim, memang tradisi zaman itu para wanita-wanita pekan ini, Nabi orang pekan lah, orang kota, akan hantar anak mereka agar disusukan oleh para wanita-wanita kampung. Sebab kepercayaan zaman itu, wanita-wanita kampung ni makanan mereka bersih. Tak ada preservatif macam kita hari ni contohlah kan. Makanan-makanan di kampung tu tak tercemar. Jadi mereka cuma makan produk-produk kampung saja. Udara juga tidak tercemar. Jadi mudah-mudahan anak yang menyusu dengan anak-anak perempuan di kampung ni, ibu-ibu di kampung ni akan membesar jadi orang yang sihat. Saya ingat aplikasi tu boleh diamalkan dengan zaman sekarang kot, kita ada anak-anak kecil, orang perempuan yang ada di kampung yang tak ada duit, boleh ambil anak kita menyusu kan, sihat, udara yang segar. Tapi nak buat begitu susah lah pada zaman sekarang ni. Kalau kita boleh buat satu bank susu. Bank susu ni ada fatwa Lais bin Sa'ad.
Tapi bukan atas istilah sekadar nama bank susu, tapi kita buat betul-betul bank. Betul-betul bank. Physical bank susu. Kita boleh buat satu kan, tanah wakaf banyak. Satu bank susu kita buat macam bank tu kan. Ya. Buat macam bank. Yang mana ada orang boleh daftar nama sebagai orang yang akan berkhidmat memberi susunya, dan orang boleh mendaftar nama sebagai orang yang nak bagi anak dia menyusu, dia tak ada susu. Nah, ada sistem, ada log apa semua tu. Kemudian orang yang mendaftar nak menyusu tu kena ada ambil IC, kena ambil darah, kena ambil semua ni detail, sebab nanti dia akan relate sampai esok bila anak tu besar akan jadi adik-beradik susu. Jadi kena ada sampai tahap tu punya rekod. Dan mereka ni juga ada sedikit imbuhan kepada mereka lah, bermaksud katakan dia nak menyusu saja, ada duit, jadi ada pendapatan kepada dia. Dia juga boleh menyumbang balik susu, dan lebihan susu ni tidak dibuang begitu saja. Lepas tu kena bincang pula bagaimana kalau orang bukan Islam ada isu ni, ada isu tak cukup susu, boleh kan main menyusu dengan anak kita. Jadi majlis fatwa masuk, ada satu board. Oh best tuan kalau boleh baca bank susu yang kita buat bukan sekadar nama, tapi memang institusi bank susu. Kan masuk, oi saya duk berangan kalau boleh buat macam tu no. Bagi satu model kat Malaysia ni kena ada satu. Ni premis yang orang boleh masuk, isi borang, peluang pekerjaan lah untuk dapat duit, dan peluang juga untuk orang yang tidak ada susu untuk anak dia menyusu. Dan bukan semua orang boleh tawarkan untuk dia menyusu. Maksudnya kita kena check akhlak dia dulu, check dia punya penyakit dia, check dia punya background dia. Oh, kemah boleh buat macam tu. Dan rekod tu simpan, esok sampai kali 20 tahun 30 tahun akan datang, anak tu besar, dia tahu tu adik-beradik dia. Mudah-mudahan Malaysia boleh start buat ke arah itu. Baik, sambunglah. Maka orang pakai ambil lah anak-anak orang yang berada ni. Orang daripada perkampungan Bani Sa'ad apa semua ni mai pakai ambil. Halimatus Sa'adah ni antara orang yang paling miskin dalam kalangan penduduk Bani Sa'ad ni. Dia dengan suami dia, Haris dekat sana nama suami dia. Dia ni mai naik kedai saja kot. Kedai pun yang kurus yang tak boleh naik dua orang. Mai aku naik hang turun, aku turun hang naik ni. Sampai lambat di Mekah ni, anak-anak orang kaya-kaya ni dia pekat duk ambil habis dah lah. Orang Bani Sa'ad yang lain dah ambil dah. Main dekat Halimatus Sa'adah tak ada siapa, ada Rasulullah SAW seorang ya. Itu pun orang tak mau ambil pun. Lelaki ni Muhammad ni orang tak mau ambil pasal anak yatim. Boleh bayar banyak mana sangat. Yalah Abdul Muttalib ada keuangan juga, tapi anak yatim, bapak tak ada kan. Jadi dia pekat tak mau ambil. Jadi masa tu takkan Halimatus Sa'adah nak pulang hampa. Suami dia kata kepada dia, ambil lah anak ni. Mudah-mudahan mana nak tahu anak ni jadi berkat kepada kita kan, jadi punca rezeki kepada kita. Maka dia pun ambil juga Muhammad ini. Bila buat balik tu tuan-tuan, mukjizat itu bermula sejak Halimatus Sa'adah ambil bayi Muhammad ini. Keledai dia terus gemuk, terus kuat buat balik kampung Bani Sa'ad. Kemudian kambing-kambing dia beranak, pakak jadi susu jadi banyak. Dia sekelip mata jadi orang kaya bila mana dia menyara, bila dia menyusui Rasulullah SAW. Itu Halimatus Sa'adah. Sebelumnya Nabi disusukan oleh Suwaibah kan? Suwaibah. Sebelumnya, lepas tu baru Halimatus Sa'adah. Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Baik, itu cerita Nabi masa kecil lah. Kemudian ada cerita dalam hadis Sahih Muslim bagaimana Nabi ketika mana kecil didatangi oleh malaikat. Yang malaikat belah dada Nabi, cuci dada Nabi, bawa keluar gumpalan hitam daripada dada Nabi. Itu berlaku ketika mana Nabi kecil. Cuma kadang-kadang kita tersilap, kita mengatakan itu berlaku sebelum Isra dan Mi'raj. Betul, Isra dan Mi'raj berlaku juga, tetapi Isra dan Mi'raj tidak berlaku yang malaikat Jibril bawa keluar gumpalan hitam daripada dada Nabi itu mengatakan ini ialah bahagian syaitan. Tak ada. Jadi ulama hadis buat kesimpulan pembedahan dada Nabi berlaku dua kali. Sekali waktu kecil dekat perkampungan Bani Sa'ad itu, yang mana anak-anak Halimatus Sa'adah semua ni balik rumah beritahu kat mak depa, qutila Muhammad telah dibunuh. Budak-budak ni nampak Jibril main dengan Mikail bedah dada Nabi. Awak keluar gumpalan hitam tu, itu berlaku masa Nabi kecil. Tapi masa Nabi dah jadi Rasul, di bedah dada Nabi sebelum Isra dan Mi'raj itu tidak ada ayat yang ini gumpalan hitam itu tak ada. Tapi Nabi dicuci, dimasukkan iman hikmah itu ada. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga ada. Baik. Tak apa, masa kecil berlaku beberapa peristiwa yang macam tu, dan Nabi juga tak melibatkan ceri bayi teruk-teruk dengan budak-budak dak. Nabi jenis budak-budak yang smart. Yang ada rusda, petunjuk daripada Allah, yang menjaga akhlak, yang digelar Al-Amin, baik. Maka tuan-tuan, pencarian Muhammad ini lagi apa lagi bukti pencarian Rasulullah ini dalam empayar-empayar yang lain dalam kalangan ahlu kitab. Saya nak bawa dua hadis. Satu hadis dalam Sahih Bukhari,
Bila mana siapa cerita hadis ni? Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan cerita hadis ni kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas riwayat balik. Abu Sufyan cerita masa dia zaman jahiliah. Peristiwa ni berlaku seingat saya lepas perjanjian Hudaibiyah. Antara peristiwa masa tu gencatan senjata lah antara orang Islam dengan orang musyrikin Mekah ni. Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi dia pergi menjaga dekat Syam. Bila dia pergi menjaga dekat Syam, Herakl, raja Syam, raja Rom Timur lah, bukanlah raja, one of raja lah. Jadi dia panggil utusan delegasi bisnes daripada Mekah ni mai menghadap dia. Maka dia tanya kepada delegasi bisnes ni, Abu Sufyan duduk dalam tu lah, Abu Sufyan cerita. Maka dia tanya, siapa dalam kalangan kamu ni dengar cerita tentang seorang lelaki yang mengaku jadi Nabi tu? Maka semua kata, kami dengar lah, kami perang dengan dia lah. Siapa dalam kalangan kamu ni yang paling rapat dengan dia di sudut nasab? Aqrabu minhu nasabin. Rapat dengan dia dalam dari segi nasab. Dan maka Abu Sufyan kata, akulah antara semua ni, aku yang paling dekat keturunan dengan dia, nak akan berlaga di atas tu. Maka kata Herakl, hang mai duduk depan, kawan-kawan hang duduk belakang. Maka Herakl kata, sekali aku akan tanya hang beberapa soalan. Herakl akan tanya kat penterjemah, penterjemah akan tanya Abu Sufyan. Aku akan tanya hang beberapa soalan, hang akan jawab. Kalau hang tipu, kawan-kawan hang kat belakang akan buat muka. Jadi hang tak boleh tipu lah. Jadi Abu Sufyan pun tak berani tipu. Dia kata, wallahi demi Allah, kalau aku tak malu, aku akan menipu. Tapi aku tak boleh tipu, sebab aku tak percaya kawan-kawan di belakang. Itu orang jahiliah nampak. Walaupun kawan sendiri tak percaya, takut tikam belakang. Maka dia terpaksa bercakap benar. Jadi Herakl ni tanya ada beberapa soalan tentang Rasulullah, tentang nasab dia, tentang nasab baginda, tentang perangai baginda sebelum jadi Nabi, tentang sifat-sifat orang yang mengikuti baginda, dan tentang perjanjian dengan baginda, tentang peperangan dengan baginda, tentang siapakah yang mengikuti dia, ada dah dalam kalangan baginda yang mengikut Nabi itu yang murtad. Banyaklah satu tu, hadis tu sangat panjang. Tapi saya nak petik yang hujung sekali. Selepas Abu Sufyan dah cerita semua tu, Herakl tarbiyah dia balik. Herakl katalah, daripada semua cerita hang ni bermaksud dia memang Rasul, dia memang Nabi. Dan dia kata bahawa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sebenarnya Herakl kata, aku pun tahu yang memang sepatutnya masa ni dia dah keluar dah. Maknanya itu yang saya nak bagi point tu. Dalam kalangan orang Kristian pada masa tu, mereka pun tahu dah. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sebenarnya aku tahu dah, memang lelaki yang kami duk tunggu tu dia memang keluar dah. Dia memang keluar dah. Pasal tu aku tanya hamba. Lam azunnu annahu minkum. Cuma aku tak sangka lelaki tu akan keluar dalam kalangan kamu. Tu saja. Maknanya betul macam saya kata tadi tu, depa duk sangka dalam kajian depa, dalam pembacaan depa, dalam geopolitik, dalam tanda-tanda pada alam semesta ni, Muhammad yang dinantikan itu telah pun keluar. Kami tahu memang dia keluar. Cuma lam azunnu annahu minkum. Cuma aku tak sangka dia keluar dalam kalangan kamu. Dan dia kata apa? Kalaulah tidak kerana tahtaku ini menjadi halangan, aku akan pergi cari dia. Dan ketika mana aku dapat jumpa dia, lau kuntu indahu la ghasaltu qadamih. Kalau aku dapat pergi cari dia, tinggalkan tahta aku ini, pergi cari dia, duduk sebelah dia, lau kuntu indahu, kalau aku dapat duduk di sisi dia, la ghasaltu qadamih, aku akan basuh kaki dia. Itu Raja Rom. Satu tamparan yang hebat kepada Abu Sufyan, yang kenal Muhammad itu sejak kecil, yang tahu Muhammad itu tidak pernah berdusta selama ini. Itu pun dia memerangi Muhammad itu, sedangkan orang luar lebih mengenali Muhammad itu. Dan raja tu sendiri kata, kalau aku duduk tepi dia, level aku cuma cuci kaki dia. Tuan, ini satu tamparan yang hebat kepada Abu Sufyan. Dan tuan-tuan, Rasulullah SAW, apa sahaja gelaran yang baginda tak terima masa baginda menyebarkan risalah. Apa? Penyihir, penyair kan, nak memecah belah orang Arab. Satu perkataan yang mereka tak boleh jual untuk nak menjatuhkan Muhammad ini, perkataan apa? Kazzab, penipu. Tak ada. Tuan-tuan bacalah sejarah. Bacalah sejarah. Tak ada ungkapan kazzab diperkenalkan ke atas batang tubuh lelaki yang bernama Muhammad ini. Mereka boleh kata penyair, mereka boleh kata penyihir, mereka boleh kata pemecah belah, tetapi mereka tak boleh kata penipu. Pasal apa mereka tak boleh kata penipu? Pasal kalau mereka kata benda tu tak laku.
Orang tak boleh beli poin tu sebab mereka kenal Muhammad ini sejak dia kecil, dia pembenar. Dia al-amin, dia amanah. Jadi kalaulah dia pergi sebab daripada dalam kalangan orang Mekah, jangan percaya Muhammad dia menipu, siapa nak dengar? Orang takkan percaya. Sebab itu dalam banyak-banyak perkataan dia beli fitnah Nabi, perkataan itu dia tak boleh guna pasal tak laku dijual. Katakanlah kita ni tuan-tuan ada rekod menipu zaman-zaman silam kita, lepas pada tu kita berhijrah, kita cakap benar pun orang akan ada point lagi. Orang kata percaya cakap dia bohong orang satu kampung dulu tu. Walaupun kita baik dah lepas tu, walaupun kita telah bercakap benar, tapi masa silam kita senantiasa menghantui kita. Kita dah jadi selebriti agama misalnya, tapi zaman dulu kita ada masalah sikit, zaman-zaman muda kita buih. Jadi kita takut nak bergerak jauh. Kadang-kadang ada kawan-kawan lama kita yang kenal kita macam mana. Jadi ada saja poin yang tunggu yang nak lipat kita. Tunggu masa je. Ya? Allah yang lindung kita. Ya? Tetapi Rasulullah tidak begitu. Memang Nabi tidak ada poin untuk orang nak hantam Nabi based on kisah silam Nabi. Tak ada. Kisah silam Nabi clean. Ya? Kita jadi pemimpin negara misalnya. Dulu kita ada kes. Ya? Dan kes tu dah lama. Kita pun dah taubat dah. Tapi senantiasa benda itu akan menghantui kita dan orang akan jadikan benda itu poin untuk menjatuhkan kita. Tapi Rasulullah tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Ha? Datanglah orang yang mana pun selain Rasulullah, ada benda yang orang akan guna untuk jatuhkan kita. Pemimpin ke, tok imam sekalipun. Mungkin zaman muda-muda dia buih. Adalah cerita-cerita dia kawan-kawan lama dia kenal dia. Kan? Jadi dia nak cakap lebih pun dia malu kat kawan-kawan lama. Kan? Saya pun gitu, kadang-kadang jumpa kawan-kawan sekolahan, dia pun kata, hang dulu mana jadi ustaz? Aku kata, dia pun kenal kita. Kan? Kita kadang jumpa orang macam tu, kita jadi malu. Kan? Kawan-kawan lama masa sekolah kan. Lagu tu lah siapa pun dia macam tu. No? Tapi Rasulullah tak ada. Rasulullah memang clean. Allah Subhanahu Wa Taala jaga Nabi. No? Baik. Kemudian siapa lagi? Ashamah, Raja Najasyi itu tuan-tuan pun tahu lah. Yang Ashamah dia jumpa dengan Ja'far, dia tanya Ja'far satu-satu tentang Nabi. Maka bila Ja'far terang, maka kata Najasyi ataupun Ashamah nama dia. Najasyi ni gelaran kepada raja-raja Ethiopia. Jadi nama betul dia Ashamah. Maka dia kata, aku bersaksikan bahawasanya dia memang betul-betul Nabi. Dan kalau aku ada kesempatan dapat jumpa dengan dia, aku nak pergi duduk di sisi dia dan aku nak bau aku nak jadi khadam yang tukang bawa selipar dia. Itu Raja Najasyi. Capal Nabi tu, aku nak jadi khadam yang tukang bawa capal Nabi tu. No? Raja Najasyi sampai tahu tu level dia kata. Dan dia jadi dia beriman kepada Rasulullah SAW. No? Cuma dia tak sempat jumpa Nabi. Cuma masa dia meninggal dunia tu Nabi masih hidup. Maka masa malam dia meninggal dunia tu, Nabi suruh sahabat-sahabat bangun untuk semayang solat jenazah ghaib untuk dia. Ashamah ni. Baik. Okey, apa lagi? Maka Rasulullah SAW bila mana Nabi membawa dakwah ini, dan Nabi membawa dakwah ini bukan satu tempoh yang mudah, bagi pelbagai mihnah, tekanan, fitnah, tribulasi yang Nabi kena. Para sahabat-sahabat peringkat awal itu sampai tahap mereka diboikot. Mereka diboikot sampai beberapa tahun lamanya sampai tidak ada makanan. Siti Khadijah jual habis harta dan nak bagi makan kepada orang Islam, tapi tak cukup juga dan mereka tak mau jual kepada orang Islam. Dan sampai tahap dalam tempoh yang lama tu mereka sampai tahap makan dondong kering. Tuan-tuan, punya lama peristiwa tu. Daripada sebelumnya Nabi pergi dakwah dekat Taif, itu cerita yang cukup panjang lah. Nabi pergi berdakwah dekat Taif, satu-satu pintu dekat Taif Nabi ketuk. Satu-satu pintu rumah di Taif Nabi ketuk, tuan-tuan. Seorang pun tak mau terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tak mau terima tu tak apalah. Nabi kata okeylah, tak mau terima tak apa, cuma jangan bagi tahu kat orang Mekah yang aku mai sampai terus tu. Bila Nabi nak balik tu, depa tahan Nabi ikut jalan, depa bawa anak-anak kecil depa yang umur 5 tahun 6 tahun ni baling batu dekat Nabi. Tak boleh terima lah, tuan-tuan. Benda tu satu penghinaan yang cukup dahsyat lah. Bila mana budak kecil yang buat kita, itu satu penghinaan yang cukup besar. Sebab kita tak boleh balas balik. Depa bagaimana depa gamuk, depa atok anak-anak kecil, depa beratok di tepi-tepi jalan dekat Taif, punggai Nabi sampai berdarah. Sampai Nabi berhenti seorang-seorang di pertengahan jalan nak balik ke Mekah tu. Nabi angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ila man takiluni, ya Allah, ya Rabbi,
Nah, ya Allah ya Tuhanku, Rabbul Mustada'afin, Tuhan kepada orang-orang yang telah ditindas. Nah, ila man takiluni, kepada siapakah yang engkau akan campakkan diriku ya Allah? Nah, ila aduwin ba'id yatajahhamuni, adakah kepada musuh yang jauh yang membenciku? Au ila qaribin alladhi malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka menguasai diriku ya Allah. Sampai masa momen itu Nabi tak tahu dah nak talah ke mana dah ni. Ya, nak pi kanan kau, nak pi kiri kau, nak pi mana ni ya Allah? Ila man takiluni ya Allah, kepada siapakah engkau akan campakkan diriku ini ya Allah? Ila aduwin ba'idin yatajahhamuni, adakah kepada musuh yang jauh yang membenciku ya Allah? Au ila qaribin allati malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka itu menguasai urusanku ya Allah. Sedih tuan-tuan. Bila Siti Aisyah tanya Nabi setelah Islam dah menang lah nanti ni, Siti Aisyah tanya Nabi, antara banyak-banyak kenangan zaman Rasulullah berdakwah dulu, yang mana yang paling Rasulullah tak boleh lupa, yang berat? Nabi kata peristiwa Taif tu lah. Bila mana dah rasa macam disekat, nak talar ke mana dah ni, tak boleh. Sebab tu dalam urusan dakwah ni tuan-tuan, bila mana orang dia melazimi bidang dakwah, bila mana dakwah dia itu disekat, dia rasa. Cuma terpulanglah kepada pendakwah tu masing-masing. Dia rasa tu sebab apa? Kalau dia ikhlas benar nak menyampaikan risalah, maka bila disekat dia akan rasa sedih sungguh. Tapi kalau dia memang mencari keuntungan duniawi, bila disekat dia akan rasa juga, tapi dia akan rasa dalam bab duniawi lah. Ya, terpulang. Kita tak menuduh dan kita tidak ni, cuma berbeza-beza. Tapi Rasulullah tentunya ukhrawi lah. Rasulullah tentunya nak menyampaikan risalah. Rasulullah tak minta duit, tak minta apa kan. Nak pergi mana ya Allah? Aku nak pergi mana? Kepada siapakah akan engkau campakkan diriku ini ya Allah? Dan berlaku peristiwa hijrah. Panjang. Semua sahabat-sahabat pakai pergi hijrah. Bila Nabi sebut tentang hijrah itu, Sayyidina Abu Bakar dah ready dah. Dah siap kuda 2 ekor dah. Pasal nak bawa Nabi seorang. Tapi Nabi tak sebut. Bila Abu Bakar jumpa Nabi nak pergi hijrah, Nabi tak bagi. Sahabat lain duk pergi dah. Jumpa Abu Bakar nak pergi hijrah, nak mintakan Nabi nak pergi hijrah, Nabi tak bagi. Tapi Abu Bakar tak melenting, sebab Abu Bakar ni iman besar. Iman Sayyidina Abu Bakar besar. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni wali paling besar. Faham macam tu nah? Sayyidina Abu Bakar selalu kita underestimatekan beliau. Sedangkan manusia paling mulia setelah Rasul dan Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Kita selalu mencari yang lain, sedangkan Sayyidina Abu Bakar tu manusia paling mulia selepas Rasul dan Nabi. Kalau kita menyebutkan tentang wali, the biggest wali was Sayyidina Abu Bakar. Tapi kita banyak underestimate Sayyidina Abu Bakar. Kita lebih mencari yang lain. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu satu manusia yang cukup hebat. Cukup hebatlah Sayyidina Abu Bakar ni. Cuma jarang kisah beliau dibicarakan. Kita banyak mengangkat yang lain. Bukan tak boleh, tapi kita sampai satu tahap kita seolah-olah melupakan who is Abu Bakar sebenarnya. Orang yang senantiasa bersama dengan Nabi di saat orang lain tidak percayai Nabi. Orang yang tidak memerlukan hujah dan dalil, hanya sekadar Nabi mengatakan aku ini Rasul, dan dia beriman kepada Nabi SAW. Ini orang yang iman dia cukup hebat, Sayyidina Abu Bakar. Di saat peristiwa Isra dan Mi'raj, orang dah mula goyah, Sayyidina Abu Bakar tetap setia dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ia terbit daripada Muhammad, maka ia benar, sekalipun lebih unik, lebih miracle daripada benda yang dia cerita itu, Sayyidina Abu Bakar. Maka sampai satu hari Nabi pun pergi rumah Sayyidina Abu Bakar dan beritahu, wahai Abu Bakar, seruan untuk aku hijrah telah tiba, maka aku pilih engkau untuk jadi temanku. Tu Sayyidina Abu Bakar menangis. Rupanya selama ni Nabi tahan tak bagi dia pergi, itu sebab Nabi nak taruh Sayyidina Abu Bakar agar pergi dengan Nabi. Perjalanan hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tu sangat dahsyat lah. Sayyidina Abu Bakar pergi depan, sekali pergi belakang, sekali pergi depan, sekali pergi belakang. Sama Nabi kata, Abu Bakar jalan elok lah kan. Bukan Nabi kata macam tu, tapi saya bagi bimaknawi ni macam tu lah. Secara maknanya macam tu lah. Dua orang ni kan, ada orang lagi lah yang membantu, macam Asma yang hantar makanan, Ibn Uraiqid yang membantu bahagian jalan, ada lah. Tapi yang pokoknya bila dua orang mulia ini berhijrah, Sayyidina Abu Bakar di depan, di belakang. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, bila aku duduk di belakang engkau ya Rasulullah, aku takut musuh panah daripada depan, maka aku pergi di depan, agar kalau panah tu datang kena aku dulu. Bila aku jalan di depan, aku rasa macam takut. Macam mana kalau orang panah daripada belakang? Tak sedap hati, dia pergi di belakang balik.
Agar kalau panah tu kena aku dulu. Begitulah Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan hijrah beliau dengan baginda Nabi SAW. Betapa sayangnya beliau kepada baginda Nabi SAW. Sampai kena serangan oleh Suraqah bin Malik, kan saya cerita dah dulu. Suraqah bin Malik ni Lone Ranger yang akhirnya dia masuk Islam. Dia naik kuda seorang-seorang, dia pergi ligan cari Nabi, dapat. Dia nak panah daripada jauh, kuda dia jatuh tersungkur. Sekali Nabi mai kat dia, Nabi doa-doa kat dia, kuda dia naik balik. Nabi minta maaf kat Nabi. Nabi pun sambung perjalanan, dia tarik balik panah. Pasal dia dapat tawaran daripada Abu Jahal semua ni, siapa dapat bunuh Muhammad dapat berapa ribu unta. Dia tarik balik panah dia, tersungkur lagi kuda dia, tenggelam dalam tanah, terlekat, tak boleh bangun. Nabi tengok, patah balik. Nabi mai, pasal Suraqah 2 kali dah ni, minta maaf lah wahai Muhammad, aku terlupa diri saya, tolonglah lepaskan aku, doalah kepada Tuhan. Nabi pun doa, dia pun terlepas, kuda dia pun naik balik. Nabi pun jalan depan lagi, dia tarik lagi panah dia, orang banyak 3 kali. Tapi tak boleh kata orang banyak lah, pasal dia masuk Islam lepas tu. Saya minta maaf. Tapi kat momen tu boleh kata lah, masa tu kan, Nabi kali tersungkuk lagi. Akhirnya Nabi doa kepada dia, dia pun memang tak mau. 3 kali dia tak mau dah. Maka dia kata, kalau beginilah akhlak engkau Muhammad, kalau inilah mukjizatnya, aku yakin engkau memang Nabi, dan aku yakin engkau akan menguasai dunia ini. Maka aku minta satu perlindungan daripada engkau Muhammad, nanti bila engkau dah jadi Rasul, dah jadi penguasa yang besar, pengaruh yang hebat di alam ini, maka janganlah lupakan aku. Maka dia minta Nabi buat sesuatu lah. Maka masa Nabi pegang tangan tu, Nabi kata, gelang hang ni, pergelangan tangan hang ni cukup cantik kalau pakai, kalau kita letakkan gelang Raja Parsi. Masa dia dengar macam tu, dia hati dia mula rasa macam, lah dia ni betul ke tak betul kan? Gelang Raja Parsi pula dah. Macam mana dia pun lari tengah-tengah, lari menyorok mata, tiba-tiba nak suruh pakai gelang Raja Parsi. Rupanya benar tuan-tuan. Setelah beberapa lama peristiwa, Nabi pernah wafat zaman Sayyidina Umar, mereka menang dengan kerajaan Parsi. Sayyidina Umar buat keputusan masa tu, harta-harta rampasan perang ni 1/5 bagi kat tentera. Tapi selepas pada tu zaman Sayyidina Umar dia tak ikut itu dah. Sebab zaman Sayyidina Umar tentera dapat gaji. Tentera dapat gaji. Bila tentera dapat gaji, maka ghanimah ni bila dah banyak sangat, boleh bagi kat rakyat. Dalam Bidayah Nihayah Ibn Katsir bawa riwayat yang masa dia bawa balik harta-harta orang Parsi tu, orang-orang Madinah ni jadi heran. Orang Madinah kata, kita ni perang dengan manusia ke perang dengan bulian? Sebab pasal tak pernah tengok harta-harta semewah itu. Maka mewah lah. Jadi Sayyidina Umar buat bahagi pada orang. Orang batok pakai main ambil. Giliran Suraqah bin Malik itu, giliran dia dapat gelang Raja Parsi. Giliran dia dapat gelang Raja Parsi. Menangis dia mengenangkan apa yang Nabi sebut berpuluh tahun sebelumnya. Baik. Maka Nabi hijrah, Nabi sampai ke Madinah, orang sambut paluan dengan tala'al badru alaina apa semua tu kan. Kisah Salman Al-Farisi. Kisah tu pun saya ingat tuan-tuan tahu dah. Saya nak petik-petik dia punya intisari ya. Adalah hadis yang panjang. Salman Al-Farisi cerita. Dia kata, kuntu rajulun farisian. Aku ni seorang lelaki Parsi. Hadis tu mula dengan ayat tu. Hadis tu panjang, saya tak apa panjang, 3-4 surat. Dia kata, kuntu rajulun farisian. Aku seorang lelaki Parsi, min ahli Isfahan, daripada kota Isfahan. Dia kata kan, Isfahan ke nama Isfahan ya? Dekat Parsi, Iran sekarang lah. Aku orang lelaki Parsi daripada Isfahan. Jadi dia kata, tapi cerita tu tuan-tuan tahu dah noh. Saya nak skip lah. Yang mana dia ayah dia ni kerja tukang hidup api. Kan orang Parsi kan sembah api, maka ayah dia lah yang duk maintain api tu. Api tu tak padam tu dah noh. Masa kerasulan Nabi runtuh 12 tangga istana Parsi. Itu contoh yang riwayat itu dia ada pro and bukan ada pro, ada orang yang mensahihkan, ada orang yang mendhaifkan lah. Tapi peristiwa itu berlaku. Maka satu tu panjang, saya nak ringkaskan yang mana. Dia tak percaya lah. Dia kata, apa mampu sangat dia sembah api ni. Bapa aku yang maintain api tu. Tiba-tiba apa pergi sembah api tu. Kalau bapa aku tak pergi topak banyak gas, habis lah, padam api tu. Padam sembah api tu, biar sembah bapa aku. Dia fikir cara dia. Tapi masa tu rusda dah ada pada kepala dia dah. Tidak? Make sense, common sense lah benda tu kan. Dia tak percaya agama dia tu. Tapi masa tu dekat zaman dia tu, dekat tempat dia duduk tu kat Isfahan tu, ada gereja Kristian. Kecil lah, tak ramai, minoriti. Maka dia pergi dengar pendakwah orang Kristian. Dia kata
This is better than agama Majusi ni. Pasal sekurang-kurangnya Tuhan tu tak nampak. Sebab yalah masa tu baru kurun ke-7 Masihi. Peringkat itu tuan-tuan, Kristian rosak. Pasal Nisia berlaku kurun ke-4. Sedangkan Nisia 342 tu. Tapi rosak tidaklah serosak pasca kurun ke-10 sampai kurun ke-16 tu. Kurun ke-10 sampai kurun ke-16 Masihi, masa tu Kristian benar-benar rosak sampai tahap dipersembah berhala. Sampai Protestan mai untuk menghapuskan berhala itu. Berhala itu masih ada, cuma tak ada lah penyembahan berhala. Sebab tu tuan-tuan yang duduk luar negara, yang pernah pergi luar negara, masuk gereja-gereja lama Kristian kan ada banyak patung kan. Dulu dia bersembah patung tu. Tapi bila Lutheran mai, dia hapuskan yang tu lah. Cuma patung tak terhapus, cuma tak ada lah sembah berhala. Kalau tidak, Kristian hari ni akan jadi agama pagan lah, agama sembah berhala lah. Itu sejarah Kristian panjang lah. Tapi pendek cerita, 8-17 minit lagi. Tak baru tak nak ikut tu memang tak habis tu. Saya maka sama Al-Farisi baru kata. Tapi saya tak ikut yang tu kan. Sama Al-Farisi dia ikut orang Kristian, saya ringkas cerita, dia pergi dekat Syam berguru agama Kristian. Lepas tu tok guru dia mati, naik tok guru kedua. Tok guru pertama tu jahat kan. Lepas tok guru kedua tu, tok guru kedua pesan sebelum aku mati pergi Mosul, dia pun pergi Mosul. Mosul di mana? Di Iraq. Lepas pergi Mosul dia pergi dekat Nasibin, di Palestin kan Nasibin. Tok guru Nasibin mati, dia pergi dekat Amuriyah, dekat Mur, Amuriyah. Sampai tok guru kat Amuriyah tu nak dekat mati, dia kata, wahai tok guru, aku 4-5 tok guru dah aku duduk pergi semua pakat mati belakang. Yang ni pun tok guru ni nampak hidung jatuh dah. Sebelum tok guru mati beritahu, saya nak pergi tok guru mana lepas ni. Pasal apa dia minta tanya macam tu? Bertanya tentang guru, kerana guru-guru Kristian masa tu semua dah rosak dah. Yang ada yang masing-masing memegang Allahu Ahad itu tak ramai. Sebab tu dia beritahu, lepas aku mati cari seorang dekat Mosul, cari seorang dekat Nasibin, cari seorang dekat Amuriyah. Pasal itulah, pasal tok guru Kristian yang lain semua bohong lah. Semua dah ikut raja-raja pada masa tu, Konstantin pada era sebelumnya lah, yang memahami konsep Trinity tu. Jadi yang ni tak faham, yang ni dia pun tak ikut Trinity, dia pun ikut Allahu Ahad, Allah Esa. Dia pun ikut, kalau nak dari segi perspektif Kristian, dia pun ikut Barnabas. Barnabas dia pun tak ikut yang Paul, Lukas, Yohanes, Markus tu. Baik. Maka masa dekat Amuriyah last tu, Tok Guru Mudah kata, kalau aku mati bermaksud Rasul itu telah sampai ke Madinah. Rasul mana? Rasul yang kita duk tunggu tu lah. Jadi aku mati menandakan tidak ada orang lain dah, melainkan Rasul itulah pembawa kebenaran. Ikut dia, pergi cari dia. Tapi dia tak kata kat Madinah, dia kata dekat satu lembah, kawasan yang bukit berbatu, sekian-sekian tanda, pergi cari dia. Dan pada badan dia itu ada tanda, belakang badan dia itu ada tanda. Dan dia itu ada tanda yang lain, iaitu dia tak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Maka sama Al-Farisi pergi cari dia. Bermaksud pencarian Muhammad itu telah bermula. Tak contoh lagi Tamim Ad-Dari yang jumpa dengan Dajjal, yang diberitakan tentang kerasulan Muhammad itu yang benar. Maka dia juga pergi cari Rasulullah SAW dan menceritakan tentang pertemuan dengan Dajjal. Maka seluruh dunia menantikan lelaki itu. Baik, bila Rasulullah dah perintah Madinah, berlaku perang Badar. Perang pertama antara Islam dengan musyrikin Mekah. Tuan-tuan kalau baca hadis-hadis tentang perang Badar, menitik ayat mata. Bagaimana para sahabat cerita, mereka pada peringkat awal tak plan pun nak pergi perang orang musyrikin Mekah. Mereka cuma nak pergi ambil balik harta mereka. Sebab orang Mekah ni dalam on the way nak pergi jual harta mereka. Harta mereka di Mekah dulu tu. Jadi mereka nak pergi ambil balik ya. Ada sahabat yang tak mandi wajib pun pergi. Sampai Allah turunkan hujan untuk menyucikan mereka. Jadi tak plan pun bawa cangkir-cangkir gitu ya. Macam bahasa mudah macam begitulah. Tak plan sangat pun. Tapi bila orang musyrikin Mekah dapat tahu mereka siapkan 1000 orang. Sedangkan orang Islam masa tu 313 orang tu hanya dalam keadaan nak perang ke ni? Bukan kita semua ni warrior sebelumnya. Ada petani, ada peniaga. Sepanjang mereka on the way nak pergi perang tu, Allah turunkan hujan dan malam tu Allah campakkan rasa mengantuk dan mereka terlena. Sayyidina Ali riwayat hadis. Sayyidina Ali kata apa? Laqad ra'aituna fi yaumi badrin wa ma finna illa naimun. Aku tengok pada malam Badar itu, esok nak berlaku perang Badar. Malam ni Allah bagi kami semua tenang, mengantuk, boleh lena esok nak perang. Wa ma fina illa naimun. Tidak seorang pun dalam kalangan kami melainkan semua lena. Illa Rasulullah, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi? Nabi tak tidur malam tu. Nabi pergi mana? Tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta asbah. Nabi duduk di satu hujung kawasan seorang-seorang, bawah pokok
sembahyang dan terus sembahyang, teriak dan terus teriak sampai subuh. Dalam riwayat yang lain, Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, kalau engkau tidak menangkan kami esok hari, ya Allah, nescaya tidak akan ada orang menyembah kamu lagi di atas muka bumi ini, ya Allah. Nabi sembahyang dan teriak sungguh-sungguh daripada malam sampai subuh. Sedangkan yang lain Allah campur rasa mengantuk, tapi Nabi lawan untuk doa bagi pihak kita. Satu. Yang kedua, saya riwayat dalam peristiwa Badar. Saya kata apa? Laqad ra'aituna fi yaumi badrin nahnu naluzu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari peristiwa perang Badar itu, kami ni tidak lain, semuanya naluz, kami berlindung di belakang Nabi. Wa huwa aqrabuna minal adu alal adu. Dan Nabi itu orang yang paling dekat dalam kalangan kami terhadap musuh. Tidak ada orang melepasi Nabi. Masa peristiwa perang Badar, kami semua duduk belakang Nabi. Nahlu naluzu bi Rasulillah. Kami semua belakang Nabi, macam anak-anak kecil yang Nabi jaga. Dan wa huwa aqrabu minna ila adu, dan dia dalam kalangan kami ni, dialah yang paling dekat dengan musuh. Nabi relakan tubuh Nabi kena dulu. Apa-apa jadi pun Nabi dulu. Kami di belakang Nabi, tak lepas Nabi tak bagi. Nabi kepung kami, jaga kami. Wa huwa asyaddun nas yauma izin ba'sa. Dan kalau hari itu Nabi jadi orang yang paling kerja keras. Pi balik kanan kiri. Tak berhenti untuk kepung dan jaga kami. Saya nak sebut dalam peristiwa perang Badar. Bagaimana Nabi SAW terlalu sayangkan kita, tuan-tuan. Boleh masuk sikit lagi. Satu hari Siti Aisyah duduk dengan Nabi, laki bini. Dia akan main satu-satu momen yang sweet. Siti Aisyah tengok Nabi, terlintas hati, ya Rasulullah, indahnya wajah Rasulullah, bercahaya kan. Doalah kat saya apa-apa. Maka Nabi terus kat tangan doa, Allah maghfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkan Aisyah. Bizanbiha, dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambik, dosa-dosanya yang dulu dan yang kemudian, yang sengaja dan tak sengaja, ya Allah. Ampunkanlah untuk Aisyah atas dosa-dosanya yang dulu, dosa-dosanya yang lepas ni, yang dia sengaja, yang dia tak sengaja, ampunkanlah ya Allah. Nabi amin. Siti Aisyah senyum seronok. Nabi doa. Saya tanya Nabi tanya Aisyah, wahai Aisyah, pasal senyum seronok ke? Kita seronok lah. Nabi doa macam tu, minta ampun ke Allah untuk saya, siapa tak seronok. Nabi kata, Aisyah nak tahu tak satu benda? Doa tu saya doa tiap-tiap malam untuk umat saya. Kat kita, tiap kali sembahyang saya doa untuk semua umat saya. Allahu akbar. Nabi doa kat kita tak pernah putus dalam setiap solat Nabi. Untuk Allah ampunkan kita dosa-dosa kita yang dulu, yang akan datang, yang sengaja dan tak sengaja. Nabi doa kepada Allah agar ampunkan kita. Ada satu hadis yang lain, riwayat daripada satu Abu Dzar Al-Ghifari, satu sahabat Abi Waqqas. Tapi dia dua ayat yang sama, cuma mungkin dua jalur yang berbeza. Dia pun meriwayatkan ketika mana Nabi SAW membaca satu ayat tu, Nabi tak boleh tahan sebab Nabi akan ulang baca. Kemudian Nabi akan sebut ayat yang saya kata Nabi akan ulang sebut tu. Surah Ibrahim kot saya ingat saya. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk, ayat tu. Bila Nabi membaca ayat, bila Nabi baca Quran semayang, bila Nabi melalui ayat-ayat tentang siksaan kepada kita, Nabi sangat sedih. Maka Nabi sebut ummati. Jadi hadis ummati itu ada tak? Ada. Tapi bukan masa wafat Nabi. Hadis ummati itu ada masa Nabi hidup. Masa peristiwa ni lah, masa Nabi semayang malam, bila Nabi melalui bacaan-bacaan tentang siksaan kepada umat, kepada manusia, maka Nabi akan sebut ummati. Kemudian Nabi kata, Nabi akan ulang ayat surah surah Al-Maidah ke surah Ibrahim. Tapi kata surah Al-Maidah kot, misalnya Al-Maidah 118 kot. Kata Nabi, ayat itulah, Nabi ulang ayat itu, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau in tu'adzibahum, ya Allah, kalau engkau azab mereka, ya Allah, ketahuilah mereka ini hamba kamu, ya Allah. Kita, Nabi doa ni, ya Allah, kalau engkau azab depa, ya Allah, ingat depa ni hamba kamu, ya Allah. Wa in taghfir lahum, dan kalau engkau ampunkan mereka, ya Allah, engkaulah sesungguhnya yang baik dan bijaksana, ya Allah. Nabi ulang sampai Abu Dzar kata, sampai Nabi menangis tak berhenti sampai ke pagi, dia ulang baca ayat tu untuk kita. Itu belum cerita lagi dalam peristiwa
apa nama ni, gerhana bulan. Yang Nabi panggil semua sahabat mai semayang tu. Yang sahabat kata kami qiyam macam tak mau rokok, rokok macam tak mau bangun, bangun macam tak mau sujud, sujud macam tak mau bangun pula. Lepas habis tu semua, Wassalam. Lepas habis tu semua, maka Nabi doa kan, Nabi kata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji selagi mana aku bersama-sama mereka, engkau tidak akan mengazabkan mereka. Nabi sebut banyak ulang kali doa tu, pasal Nabi tak mau terkena azab kepada kita. Ya, syafaati li ahli al-kabair min ummati, tu ayat, tu hadis Nabi kata, syafaat aku boleh sampai pada umat yang dosa paling besar dalam kalangan umat aku. Likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati. Setiap nabi itu ada doa yang Allah sediakan special. Yang setiap seorang nabi ada satu doa yang Allah bagi satu kuota, yang doa itu khas untuk nabi itu kepada umat dia, yang confirm makbul. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tetapi aku tak guna doa tu, aku simpan. Dalam syarah hadis kata ulama, nabi-nabi yang lain guna in order for hukuman. Doa itulah yang Nabi Nuh guna, kuota itulah yang jadi banjir. Yang Nabi Syuaib, yang Nabi Saleh guna yang jadi kena lintak tu. Nah, yang Nabi apa lagi? Nabi Hud guna yang jadi taufan tu. Nah, yang Nabi Lut guna yang jadi terbalik bumi tu. Tapi untuk Nabi, walaupun Nabi kena fitnah teruk, Nabi kena pukul, Nabi kena patah gigi Nabi kena macam-macam, Nabi tak guna. Ini ikhtaba'tu da'wati, aku simpan, aku tak mau doa. Sebab dah tahu confirm makbul, aku nak guna sebagai syafaat li ummati yaumal qiyamah. Aku nak guna sebagai syafaat kepada umatku dari kiamat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada 2 minit lagi saya try. Ya? Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang baca Quran sedap, pandai baca Quran. Satu hari Abdullah bin Mas'ud cerita, aku sedang baca Quran. Nabi duduk dengan aku. Aku duduk dengan Nabi. Dan Nabi kata kepada aku, iqra' alayya al-Quran. Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, bacalah Quran kat saya. Bacalah Quran kat saya nak dengar. Maka Abdullah bin Mas'ud jadi tersipu-sipu malu. Abdullah bin Mas'ud kata, aqra'u ilaika wa alayka unjila ya Rasulullah. Takkan saya nak baca dekat Nabi, sedangkan Quran ni turun kat Nabi. Malu lah saya. Maka Nabi kata apa? Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Tak apa baca, sebab saya suka dengar orang baca Quran. Selain daripada saya ni, saya suka dengar orang baca Quran. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu alaihi suratan nisa. Maka saya pun baca dekat Nabi surah An-Nisa. Hatta balaghtu, sampai satu ayat, fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana keadaan kamu bila mana nanti di hari kiamat, kalau Allah akan datangkan untuk setiap umat itu seorang saksi. Wa innaka ala haula'i syahida, dan kepada engkau wahai Muhammad, engkau akan jadi saksi kepada haula'i, pada umat ini. Bila sampai ayat itu, Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, berhenti. Bagaimana keadaan umat bila mana di hari akhirat, kalau dalam mahkamah Allah Jalla wa Ala, Allah akan panggilkan setiap umat itu, akan ada seorang saksi yang akan masa proses pembicaraan kita itu. Maka kepada engkau Muhammad, engkau akan jadi saksi kepada umat ini. Wajibna bika ala haula'i syahida. Engkau akan jadi saksi kepada umat kamu nanti. Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud berhenti. Abdullah bin Mas'ud takut. Pasal apa Nabi suruh aku berhenti ni? Faltafattu ilaihi, aku kalih tengok belakang. Kalih tengok tepi. Pasal apa Nabi suruh aku berhenti? Fa'ainahu tazrifan. Ayat mata Nabi dia keluar habis lah. Meleleh. Kerana Nabi mengenangkan bagaimana nasib kita pada momen tersebut. Dengan dosa kita yang banyak ni, macam mana Nabi nak jadi saksi kepada kita ni? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku kali-kali Nabi teriak. Itulah Rasulullah SAW, bagaimana sayangnya baginda Nabi kepada kita, tuan-tuan. Nabi meninggalkan kita bulan Rabiul Awal, bulan ni juga. Nabi jatuh sakit masa Nabi buat haji, bulan Zulhijjah apa semua tu kan. Masa peristiwa tu pun Nabi dah sampai ke Mekah. Ada 145,000 orang yang ikut Nabi pergi Mekah. Ada yang sahabat yang tak pernah tengok Nabi pun, baru jumpa. Bayangkan berbondong-bondong orang, 140,000 orang ikut Nabi buat kerja haji. Sedangkan dalam tempoh 23 tahun itu, macam-macam ujian yang Nabi tanggung. Berapa kerat orang saja terima Nabi. Ramai orang halau Nabi, pukul Nabi. Tetapi pada kesudahannya, tuan-tuan, Allah takdirkan haji Nabi yang awal dan akhir itu
Ratus ribu orang ikut Nabi. Dan Nabi menyampaikan khutbah terakhir baginda. Tuan balik baca khutbah Nabi yang terakhir. Ingat satu. Yang paling kita kena ingat, Nabi kata apa? Syaitan telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Maka berhati-hatilah dalam perkara-perkara yang kecil. Ingat. Mungkin syaitan tak suruh kita murtad. Syaitan tahu kalau dia suruh kita murtad, kita mesti tak murtad punya. Syaitan suruh kita bergaduh dengan jiran. Syaitan suruh kita buang sampah jangan masuk dalam tong, buang kat tepi-tepi. Syaitan suruh kita parking blok ambil kereta orang. Yang kecil-kecil kena hati-hati semua. Syaitan suruh kita komen kat Facebook bagi perli-perli orang sakit hati. Kita enggak tak apa, aku bukan umpat, aku type saja, kita akan fikir macam tu. Jadi kena hati-hati. Kemudian dalam riwayat cerita sepanjang Nabi dekat Mekah tu, kau ramai orang ratus ribu. Nabi pergi kat setiap kelompok, Nabi akan tanya, hal balaghatur risalah, telahkah aku sampaikan risalah? Telahkah aku sampaikan risalah? Sampai Nabi tak berhenti, dia bertanya, jumpa kelompok ni tanya, aku sampaikan tak lagi? Aku sampaikan tak lagi? Aku sampaikan tak lagi? Sampai sahabat jadi risau. Sahabat kata, cukup lah ya Rasulullah. Yang qad balaghatur risalah. Engkau sampaikan risalah, jangan risau. Bukan bila sahabat kata macam tu, Nabi kata, Allah masyhad. Allah saksikanlah depa ni kata-kata depa ni ya Allah. Nabi pergi kat orang lain, Nabi tanya pula, adakah aku telah sampaikan? Ya Rasulullah, engkau telah sampaikan. Allah masyhad, ya Allah saksikanlah depa ni ya Allah. Oh tuan-tuan, masa tu ada sahabat yang dah rasa tak sedar hati, pasal pun Nabi macam ni, kan? Nabi balik daripada Mekah tu, ada peristiwa yang lama berlaku perang Hunain dan semua tu. Nabi balik sampai ke Madinah, main bulan Safar. Hujung bulan Safar Nabi jatuh sakit. Ada ulama kata 28 kot seingat saya. Safar Nabi jatuh sakit. Lama Nabi demam, tak ada lama 2 minggu. Lama juga kan. Dalam 2 minggu itu 11 hari Nabi masih lagi jadi imam. Tapi dalam 3 hari 4 hari terakhir tu Nabi tak lagi jadi imam dah. Nabi meninggal hari Isnin, Nabi SAW meninggal hari Isnin. Hari Jumaat petang tu Nabi dah tak boleh dah. Nabi jatuh. Sahabat-sahabat tunggu Nabi nak sembahyang Isyak. Nabi melangkah api jatuh pingsan Nabi. Jatuh pingsan. Sahabat tunggu tak sembahyang, tunggu pasal Isyak panjang kan. Sampai Nabi sedang Nabi tanya, hasallan nas, sembahyang lagi? Tak. Nabi kata mai ayak. Nabi pun ambil ayak, sapu badan ambil sembahyang. Langkah lagi nak pergi, rebah lagi pingsan kali kedua. Tunggu lagi sahabat, tunggu lagi. Nabi sedang. Nabi kata sembahyang lagi? Tak lagi, tunggu Nabi. Nabi tambah ambil ayak, ambil sembahyang pula. Ambil sembahyang, sapu pula ayak ni. Bangkit lagi, pergi lagi, gagah pergi, tak larat sungguh-sungguh dah ni tuan-tuan. Bukan main-main. Rebah lagi kali ketiga. Pengsan. Sampai 4 kali. Punya nak jadi imam untuk kita yang terakhir. Nabi nak tolong doakan untuk kita. Tuan-tuan baca dalam fiqh sirah Syekh Ahmad Ghazali disebut sampai Nabi tanya pada peristiwa sebelum Nabi tanya, siapa yang dalam kalangan kamu yang ada dosa nak minta ampun bagi tahu. Seorang sahabat katakan, ya Rasulullah, aku dulu pernah zaman jahat dulu aku pernah buat sekian-sekian. Nabi kata, ya Allah ampunkan dia ya Allah. Seorang sahabat yang dengar tu kata, ya Rasulullah saya pun ada juga. Cerita Nabi beringat, ya Allah ampunkan dia ya Allah. Lagi, ya Allah ampunkan dia ya Allah. Lagi, ya Allah ampunkan dia ya Allah. Sampai Sayyidina Umar kata, hai, ini majlis apa ni? Ini bukan majlis nak cerita aib. Nabi kata, tak apa Umar, ni aku nak tolong habis dah ni. Masa tu Umar dah rasa lain lah. Pasal apa Nabi buat macam ni? Kan? Itu peristiwa sebelumnya lah. Tapi yang saya cerita ni dah 4 hari terakhir. Jumaat malam, Sabtu siang, sahabat duduk pergi semayang, Nabi tak ada. Pergi semayang, Nabi tak ada. Tunggu, Nabi duduk sebelah ya tuan-tuan. Bilik Nabi sebelah rumah Aisyah tu kan. Celok tirai ya. Tapi Nabi tak boleh keluar, sakit, gering. Itu pun cerita sebelumnya tuan-tuan, yang Nabi masa Nabi sakit tu, Nabi masih lagi nak ikut giliran rumah isteri-isteri tu. Tak larat dah 63 Nabi. Tak larat, demam sakit panas sungguh-sungguh ni. Itu pun Nabi nak tunaikan tanggungjawab lagi sebagai seorang suami. Nabi kata, esok nak pergi rumah siapa pula? Aina anta gadan? Aina Nabi, aina ana gadan? Aina ana gadan? Bila esok saya kat mana tak tahu. Esok kat mana tak tahu. Ambil berat lagi nak tengok, nak follow jadual poligami tu. Sampai para isteri-isteri Nabi yang tua-tua ni mesyuarat kata, ya Rasulullah, tak payah main rumah kami dah, tak apa. Rumah kami semua ni kami infak bagi ke Aisyah. Duduk di rumah Aisyah. Kenapa? Sebab Aisyah muda. Aisyah kuat. Larat jaga Nabi. Yang keduanya, Aisyah pula cerdas. Dan dia juga pandai berubat. Siti Aisyah ni pandai ilmu perubatan. Siti Aisyah pandai. Maka duduklah Siti Aisyah di rumah, duduklah Nabi di rumah Aisyah sampai akhir hayat baginda. Sabtu pagi, Sabtu petang, Ahad pagi, Ahad petang, Isnin pagi subuh Nabi keluar.
Nabi selok tirai. Ini Anas bin Malik ceritalah hadis ni. Kami sembahyang subuh, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba cahaya. Tiba-tiba lagu terang. Rupanya Nabi selok tirai. Ya. Dalam hadis kata yatabassam wa yadhhak. Nabi senyum dan Nabi gelak kecil. Nabi tengok sahabat duk sembahyang dah. Nabi selok-selok tirai tengok. Teratur semua duk sembahyang kan. Dia jadi puas. Nabi senyum, Nabi tergelak kecil. Jadi sahabat perasan. Anas bin Malik kata, kalau aku boleh berhenti mufaraqah solat, aku nak mufaraqah, aku nak lari pergi peluk Nabi. Baru 3 hari tuan-tuan, rindu kat Nabi bukan kepalang. 3 hari tak tengok Nabi, rindu tak tahu nak abang. Sampai saat tengah sembahyang pun Anas bin Malik kata, kalau aku boleh berhenti, aku nak berhenti lari pergi peluk Nabi. Tapi Nabi senyum. Sayyidina Abu Bakar nak undur, Nabi buat syarat, terus tutup balik tirai, gelap balik. Itulah kali terakhir para sahabat melihat wajah Nabi dalam keadaan hidup. That was the last moment. Mereka melihat tubuh itu dalam keadaan bernyawa. Pagi tu Nabi makin sakit teruk. Nabi panggil Fatimah mai. Para sahabat panggil Fatimah mai. Dalam hadis yang panjang, Fatimah mai tak tahan tengok ayah dia sakit teruk. Siti Fatimah, Nabi panggil mai dekat dengan Nabi. Nabi tak larat cakap kuat dah. Tunduk dia. Nabi cakap sesuatu. Teriak Siti Fatimah. Bangun tak tahan teriak. Nabi panggil pula. Tunduk pula Siti Fatimah. Nabi cakap lagi. Gelak dia. Nanti pada hadis tu Siti Aisyah tanya pada kemudian hari, kenapa mula-mula hang teriak, lepas tu hang gelak kan? Fatimah kata mula-mula Nabi beritahu Nabi nak pi dah. Aku teriak. Lepas tu Nabi panggil pula, Nabi beritahu aku akan ikut dah lepas ni. Aku orang pertama akan ikut Nabi lepas ni. Maka aku seronok. Lepas tu dia gelak. Lepas tu terang nak cabut nyawa tu Nabi sebut, inna fil mauta sakarat. Sesungguhnya nak mati memang ada sakarat. Sesungguhnya memang nak mati tu ada sakarat. Nabi minta ayat, tok tangan, celup tangan. Celup tangan. Sampai lepas tu Nabi Siti Aisyah riwayat hadis ni kata Nabi sanad dekat Nabi sanad ke Aisyah antara badan dengan tengkok ni, Nabi sanad kat situ. Tak cabut nyawa lagi ni, duk ujung-ujung dah. Duk celuk tangan. Kemudian seorang pemuda masuk daripada Aisyah masuk pegang kayu sugi kan. Nabi tengok kayu sugi tu. Saya tanya, ya Rasulullah nak ke? Nabi buat isyarat nak. Saya ambil kayu sugi tu, gigit dan sugikan Nabi kan. Lepas tu sebelum Nabi nak meninggal tu, Nabi Siti Aisyah cerita Nabi macam memandang dan Nabi sebut satu ayat, Allahumma salli ala Muhammad fi rafiqil a'la kan, fi rafiqil a'la, bersama-sama dengan para kekasihmu dekat kedudukan yang tinggi. Masa tu Nabi dah nampak roh-roh Nabi yang lain, Allah Ta'ala alam lah, fi rafiqil a'la, dan Nabi meninggal dunia tuan-tuan. Nabi meninggal dunia tu Madinah yang tidak pernah menangis sebelumnya bergegar oleh tangisan anak-anak darah Madinah, bergegar oleh tangisan para sahabat Madinah. Orang tak tahan, ada yang menguruskan pedang, ada yang berlari, ada yang berpindah, tak mampu melihat. Tidak ada kehidupan setelah kehidupan Nabi SAW. Bilal pindah, Omar hunuskan pedang. Orang yang tidak pernah keluar rumah menangis. Seorang saja yang tenang. Sebelumnya itu Fatimah tak boleh tahan. Bila mana Sayyidina Ali dengan Fadl bin Abbas menguruskan jenazah Nabi, dia marah kat suami dia dengan Fadl bin Abbas, ni sepupu dia. Fadl bin Abbas anak Sayyidina Abbas, tergamuk nak baling pasir, tergamuk nak timbus tanah ke atas wajah Nabi. Tapi dia emosi lah kan. Jenazah Nabi disimpan seingat saya 3 hari sebelum disimpan, sebab masa tu sahabat tak tahu nak buat lagu mana. Antara semua tu tuan-tuan yang paling tenang ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang paling tenang sekali. Tuan-tuan boleh bayangkan Nabi meninggal di pangkuan Aisyah. Semua pakat sedih, pakat main tengok lawak sedih ni. Jenazah yang mulia itu bila masuk Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan bayang momen Sayyidina Abu Bakar masuk, tengok jenazah kekasih dia, sahabat dia, hidup semati daripada kecil. Hijrah sama-sama, susah sama-sama, duduk dalam gua sama-sama. Bila mana dia sedih, kan Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, Allah sebut dalam Quran kan, izqala li sahibi, bila dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Ayat itu bukankah Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar jangan menangis, Allah bersama dengan kita. Masa tu dia berdua saja, tidak ada yang lain di antara Nabi dengan Abu Bakar. Dia berdua saja. Kenangan mereka berdua itu terlalu banyak dan indah. Bayangkan satu momen bila Abu Bakar masuk, sahabat sejatinya itu sedang berada dekat pangkuan katil, pangkuan pembaringan dan sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Abu Bakar buka yang menutup wajah Nabi itu. Abu Bakar masuk, semua orang tengok apa Abu Bakar nak kata.
Sahabat sejati ni. Semua orang nak tengok. Abu Bakar buka kain tersebut. Abu Bakar mengatakan, alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah. Abu Bakar tutup balik. Abu Bakar keluar ke tengah-tengah pekan Madinah dan menenangkan para sahabat. Abu Umar dah tak boleh tahan. Umar tarik pedang. Umar kata, siapa kata Muhammad mati aku bunuh. Muhammad tak mati. Muhammad cuma pergi jumpa Allah macam Musa pergi jumpa Allah. Sat nanti akan balik. Bukan Umar tidak kuat akidah. Umar terlalu sedih kerana terlalu cinta. Itu kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, apa kita nak buat? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Kalau kamu semua cintakan Allah, ikutlah Nabi. Ikutlah sunnah Nabi, ikutlah akhlak Nabi, ikutlah cara Nabi, jagalah Nabi SAW elok, selawat jangan berhenti. Al-bakhil alladhi man dhukirtu indahu lam yusalli alayya, kata Nabi. Seorang yang bakhil itu ialah orang-orang yang bila mana disebutkan namanya disebutkan nama aku di sisinya dan dia tidak bersalawat kepada aku. Selawat banyak-banyak. Kemudian Nabi kata, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada malaikat yang berlegar-legar di langit, yang mencari-cari doa, yang mencari-cari selawat daripada umatku kepada aku. Jadi bila kita selawat kepada Nabi SAW, dia pun akan berpusu-pusu turun bawa selawat itu, yuballighuni min ummati salam. Dia pun akan bawa selawat itu terus hantar kepada aku di Madinah. Hatta al-an, sampai sekarang, sampai nantilah. Nabi beritahu. Jadi banyaklah kita bersalawat kepada Nabi. Hanya satu pintu yang dapat menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Bila Allah boleh rahmati kita dengan taubat. Kalau itu pun kita tak lepas, tidak ada apa-apa dah yang boleh menyelamatkan kita illa syafa'atin Nabi, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah boleh rahmati kita, Allah boleh terima taubat kita. Katakanlah yang tu pun kita tak lepas, kita nak harap apa lagi dah? Tak ada apa dah melainkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah akan terima. Kalau kita tak selawat, macam mana kita nak dapat syafaat? Tapi saya dosa banyak. Takkan saya selawat Nabi nak dengar? Jaminan ini dengar. Nabi kata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolongan aku ini, coverage dia boleh sampai kepada orang yang buat dosa paling besar dalam kalangan umat aku. Nabi bercakap depan sahabat yang paling mulia, tapi Nabi masih tak lupa tentang umat kemudian yang buat dosa paling besar. Nabi tak pernah lupa kita. Walaupun Nabi duduk dalam kalangan orang mulia, tapi Nabi tak lupa kita yang paling hina duduk di belakang. Nabi kata, jangan takut, syafaat ini coverage dia boleh sampai yang orang paling dosa kali dosa dia. Selawat banyak-banyak, tuan-tuan. Selawat banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.